Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua para pendengar Radio Jawi. Anda sedang mendengar siaran langsung di facebook.com/Radio Jawi. Alhamdulillah pada pagi ini slot Tafaqquh Fiddin Kitab Fathul Qarib. Pengajian siri ketiga bagi tahun 2021 akan diteruskan dalam musim lockdown ataupun dalam musim kita yang mana berada dalam kawasan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, ataupun PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Selamat pagi, sabahal khair kepada semua warga guru-guru takmir yang sudah mengesahkan kehadiran pada pagi ini. Saya bacakan satu persatu, iaitu yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Osman Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Abu Bakar yang mungkin berada di rumah. Alhamdulillah kita sama-sama lockdown, bekerja dari rumah. Kita persiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh ketua jabatan dan kita melancarkan segala polisi-polisi dan segala dasar-dasar yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Juga kepada Ustaz Abdul Fattah Bayumi. Salam buat DJ. Waalaikumsalam. Begitu juga kepada Ahmad Azahri Ibrahim. Disebut sini Assalamualaikum semua. Nuridah binti Sahari Guru Takmir dari Labuan mengesahkan kehadiran pada hari ini, jauh dari Labuan di sana, Alhamdulillah. Seterusnya Ustazah Masitah Samsudin, Guru Takmir Zon 5. Ustaz Abu Ahnaf, Guru Takmir Zon 6. Namanya Muhammad Afandi Cik Harun. Seterusnya Ustaz Sula Haji bin Latif, juga dari Labuan sana, Guru Takmir di sana. Abu Muhammad Ali Kanapiah bin Muhammad Razali, Guru Takmir Zon 3. Datuk Hajah Wan Morsita binti Wan Sudin, Zon 7 Putrajaya juga turut hadir. Dan juga yang terkini Ustaz Derani Abdullah. Saya tak mau panjangkan masa di sini kerana Dr. Said Syahrizan sudah berada bersama dengan saya di dalam talian. Jadi saya pun bekerja dari rumah, berada di rumah untuk sama-sama meneruskan slot pengajian siri ketiga tahun 2021 Tafaqquh Fiddin bagi guru takmir dan juga pegawai Masjid Jawi bersama dengan Dr. Said Syahrizan bin Said Muhammad, Ketua Penolong Mufti Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi saya akan menjemput Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum terlewat lagi Doktor untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Doktor. Selamat Hari Raya DJ. Hari ini selamat Hari Raya DJ. Hari ini 21 Syawal Doktor. Ya betul. Alhamdulillah. Masih lagi Syawal. Alhamdulillah. Mungkin ada di kalangan para pendengar radio yang masih lagi belum selesai puasa 6-nya. Ya. Minta maaf Doktor. Saya suara terputus. Saya sekarang ini berada di kawasan rumah Doktor. Ya, samalah. Doktor berada di rumah. Sama juga saya berada di rumah juga. BDR sekarang ni. Dilarang masuk office. Ya, sama kita. Jadi dalam tempoh tahun ini kita sama-sama dasar dan juga polisi yang telah bagaimanapun pengajian COVID-19 ini tetap diteruskan. Jadi di sebelum ini kita telah bermula sebelum bulan puasa Doktor. Jadi alhamdulillah selepas bulan Syawal ini kita dapat sambung kembali pengajian kitab Fathul Qarib. Ya.
Doktor ada sebarang skrin untuk di-sharekan ke bersama dengan pengajian? Ada macam biasa, seperti biasa. Saya lampirkan matan daripada kitab Fathul Qarib. Maksudnya guru takmir kita kebanyakannya boleh berbahasa Arab, insya-Allah. Setakat diterjemah saya tak ada. Jadi bolehlah yang tak faham bahasa Arab tu boleh dengar ucapan saya, ataupun yang tak faham tu, yang faham tu alhamdulillah lah. Okey, baik, dipersilakan doktor untuk pengajian kita pada pagi ini bersama dengan semua para guru-guru takmir, pegawai di masjid-masjid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Jawi, khususnya pada sahabat saya DJ Kaf, atas peluang yang seterusnya diberikan kepada saya, iaitu episod yang ketiga dah kita masuk, yang mana saya mewakili daripada pejabat Mufti Wilayah Persekutuan untuk memberi sedikit perkongsian yang tidak seberapa ini kepada guru-guru takmir. Jadi sebelum saya nak teruskan, maka saya nak tanya jugalah respon daripada hadirin sekalian, bagaimana dengan suara saya, jelas ataupun tidak? Baik. Kalau jelas, saya minta respon lah. Kalau dapat dijelaskan, dapat dimaklumkan tentang suara saya, tidak ada apa-apa gangguan, tidak ada apa-apa yang tersangkut dan seumpamanya, minta tak adalah. Daripada Ustaz Abdul Fattah Bayumi, alhamdulillah jelas, dia kata terima kasih atas respon. Maka bila dah jelas, kita boleh teruskanlah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, asatizah, ustazat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sambung pengajian kitab Fathul Qarib, yang mana kita masih lagi berlegat dalam perbincangan mengenai air. Ya. Bila sebut tentang air ni tuan-tuan, kita sudah bincangkan 1, 2, 3 tiga jenis, yang mana kita dah belajar tentang air yang suci dan menyucikan, dan juga ada kategori air yang suci tetapi tidak menyucikan, dan begitu juga disebutkan beberapa air yang ketiga itu suci tetapi makruh digunakan. Jadi itu sudah jelas, yang mana kita dah perbincangkan perbincangan ini, dan mana-mana asatizah yang hendak ulang kaji boleh ulang kaji melalui website ataupun Facebook Radio Jawi, ataupun Facebook guru-guru takmir ataupun pegawai Masjid Jawi. Di situ ada 2 sesi yang lalu kita dah bincangkan secara terperinci, boleh ulang kaji baliklah kalau yang terlupa dan seumpamanya. Dan sekarang ini kita nak masuk yang keempat. Ya. Saya tak pasti adakah skrin nampak ataupun tidak perkongsian itu. Wallahu alam, saya kalau tak nampak kita cuba tengoklah ataupun dengar saja bacaan tu. Cuma apabila saya sebutkan tentang tak nampak matan tu tak nampak ke macam mana, wallahu alam. Doktor ada skrin apa-apa nota doktor? Tu ada, saya dah ada tapi dia tak keluar. Tapi tak keluar sini doktor. Oh yalah, macam mana ada option. Doktor klik button share dan upkan dokumen. Okey, button share sini tak ada lah dekat sini. Saya tengok dekat sini tak ada button share. Kamera ada, phone kamera. Okey, gambar doktor dah ada keluar. Cuma Ya, nota je tak keluar lagi. Tak keluar. Saya kena tengok, check setup macam mana.
Oh, biasa keluar sebelum ni. Tapi hari ni boleh tak keluar pula. Kalau doktor ada masalah nak share screen tak apa, doktor boleh teruskan. Tapi apa ni, kamera webcam doktor boleh on kan lah. Sekarang ni saya pakai komputer laptop saya dah rosak ni. Saya pakai iPad saya tapi dia tak boleh keluar. Okay. Tu yang masalah. Sebelum ni doktor pakai laptop ah? Saya pakai laptop. Tak apa, doktor teruskan, tak apa. Kita ada buku yang dibekalkan kepada guru takmir, dia orang boleh rujuk dalam buku lah. Sekejap saya sekarang ni nak kena buka. Sekejap Okey, saya pakai nota, pakai handset saya ni. Boleh nampak muka saya lah ya. Baik. Ya. Nampak muka pun tak apa, doktor. Okay, ambil barakah, doktor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Baik. Minta maaf atas kekurangan pada hari ini. Sepatutnya kita dah nampak nota tapi sebab preparation tu yalah ada problem sikit. Tak apa, nanti mungkin dalam sesi keempat kita boleh selesaikan lah kot rasanya. Baik. Kita masuk yang bahagian keempat. Tentang bahagian air keempat itu disebutkan sebagai al-qismur rabi', iaitu ma'un najisun ay mutanajjisun, iaitu kita masuk air yang bernajis. Dalam kategori sebagai, kita sebut namanya sebagai air bernajis, ataupun istilah yang kita belajar dulu dengan tok guru kita, dia kata air mutanajjis. Tanajjasal ma'u, air itu sudah menjadi najis. Kalau diterjemahkan dalam istilah bahasa kita, air yang bernajis. Wa huwa qismani, iaitu terbahagi kepada dua jenis. Apakah dua jenis ini? Maksudnya air bernajis ni dia ada dua jenis. Yang mana dikatakan air bernajis yang boleh kita guna ataupun yang tak boleh kita guna. Maka di sini diperincikan oleh fuqaha Syafi'iyah, dia kata ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun taghayyara am la. Yang pertama sekali pembahagiannya adalah air yang sedikit. Yang mana wa huwa alladhi hallat fihi najasah, yang mana jatuh ataupun berlakunya najis ke dalamnya, iaitu termasuk ataupun najis itu masuk ke dalamnya, sama ada dia berubah atau tidak. Jadi kita nak tengok dhabit ataupun piawaian mengenai air yang sedikit ataupun air yang banyak. Bagaimana dikira banyak sedikit itu? Dia kata wahwa ai wal halu annahu ma'un dunal qullataini, iaitu dalam keadaan, iaitu hal air yang sedikit itu sesungguhnya ia adalah air kurang daripada kadar 2 kolah. Itu yang dimaksudkan. Maksud kadar 2 kolah apa? Dia ada kiraannya. Kiraan yang telah ditentukan oleh para fuqaha. Ada penentuan. Dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf sedikit. Dia pun ada beberapa kilo, katakanlah kita kata air 2 kolah tu lebih kurang dalam 230 kilogram. Ada pendapat mengata 240. Dia ada khilaf sedikit macam tu. Dia ada lebih kurang dan ada kurang lebihnya. Baik. Yang dimaksudkan air sedikit itu adalah di bawah 2 kolah. Wa yustathna min hadzal qismi al-maitatu allati la dama laha sa'ilun 'inda qatliha aw shaqqi 'udwin minha kadzubabi illam tutrah fihi wa lam tughayyirhu. Dia kata. Baik, sebelum kita nak masuk penjelasan yang lebih lanjut, yang dikata kat sini air yang sedikit di bawah 2 kolah. Masuk saja najis. Apa saja kategori najis itu masuk ke dalam air yang berkapasiti kurang daripada 2 kolah, maka hukumnya adalah najis air itu. Maksudnya air itu bertukar menjadi najis. So bila bernajis tak boleh berfungsi sebagai la yusta'malu mutahhiran. Dia tidak digunakan sebagai penyuci, pengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Sebab apa? Diharam digunakan. Macam mana? Apabila air di dalam kapasiti 2 kolah. Contoh air yang kapasiti 2 kolah seperti air dalam gayung ataupun air dalam baldi. Masuk saja najis,
sama ada berubah atau tidak, dia kata taghayyara amla, maka asbaha mutanajjisan atau asbaha ma'an mutanajjisan. Maksudnya air itu menjadi air yang bernajis. Tak boleh guna langsung. So air di bawah 2 kolah ni dia tak cukup power, less power, sedikitnya powernya. Masuk najis, asal masuk najis, berubah tak berubah, sama ada warna, bau ataupun rasa, maka dia menjadi bernajis. Contoh, kalau kita contoh najis yang tak merubah sifat. Ya, kita ada air satu baldi. Ya, tiba-tiba kita nampak ada bangkai tikus di dalamnya. Bangkai tikus yang bila kita tengok jatuhnya bangkai ke dalam baldi itu tak merubah sifat air dalam baldi. Maksudnya warna air itu tak berubah. Rasa air itu tak berubah. Bau pun tak berubah. Dia rasa 100% seperti biasa. Adakah air itu dikira sebagai najis ataupun tidak? Ya, menurut mazhab Syafi'i dikira sebagai bernajis. Sebab apa? Atas 2 sebab. Pertama, sebab masuknya najis. Bangkai kan najis, ya. Dan kedua, disebabkan air yang sedikit di bawah 2 kolah. Ini ilahnya. Ya. Dalilnya apa? Dalil disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, in kana al-ma'u qullatani lam yahmilil khabth. Nabi SAW bersabda, jikalau air itu berkapasiti 2 kolah, maka dia tidak menanggung najis. Maksudnya, kalau bawah daripada 2 kolah, dia menanggung najis walaupun tidak berubah. Itu dalilnya. So ada 2 sebab. Okey? Jadi air yang bawah 2 kolah masuk saja najis, berubah tak berubah jadi najis. Kecuali yang boleh dimaafkan. Kita nak bincangkan. Kecuali dia kata wa yustathna min hadzal qismi al-maitatu allati la dama laha sa'ilun. Yang dikecualikan, maksudnya najis yang dikecualikan kalau masuk ke dalam baldi itu dikecualikan dan dimaafkan, iaitu bahagian yang mana bangkai yang tidak ada darah. Maksud bangkai tak ada darah apa? Kalau kita bunuh binatang tu, kita bedah badan dia tak keluar darah. Ataupun kita tepuk dia pak macam tu tak keluar darah. Contoh nyamuk. Ya. Sebagai contoh lagi adalah lalat. Sebagai contoh lain dia iaitu lipas ataupun kumbang, labah-labah. Ini jenis binatang yang mana bangkainya itu kalau jatuh ke dalam air yang berkapasiti kurang 2 kolah, maka air itu tidak menjadi najis. Tapi masih ada syarat-syarat, kita bincangkan nanti tuan-tuan. Ya. Apa lagi contoh? Cicak kecil. Cicak besar tak kira, cicak kecil. Al-wazakh, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu'. Jadi, apa-apa bangkai binatang yang jatuh ke dalam air kurang 2 kolah, air itu menjadi najis. Tetapi kalau binatang yang tak ada darah masuk ke dalam air di bawah 2 kolah, dia tidak menajiskan. Ambil serangga tu buang, nak minum ke, nak berwuduk ke, nak mandi wajib ke, nak menghilangkan najis, silakan. Tidak menjadi masalah sama sekali. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sebut tentang perkara ini, apakah dalilnya? Kita sebut dalil jugalah. Zaman sekarang ni orang minta dalil kan. Antara dalilnya, Nabi SAW sebut kalau lalat jatuh ke dalam air kamu, bejana kamu, ada air kan, maka Nabi kata rendam dia. Sebab apa? Salah satu kepaknya itu penawar dan salah satu lagi racun. Ini hadis sahihain, iaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi dalil ini ulama-ulama terutama mazhab Syafi'i mengambil hujah mana-mana binatang yang tidak ada darah di dalam tubuh badannya, kalau jatuh di dalam air kurang daripada kapasiti 2 kolah, maka air itu tidak menjadi najis. Dia dimaafkan. Nampak tu. So dalam hadis kata lalat. Sebab itu dalam ilmu usul fiqh ada kaedah lain disebut qiyas. So lalat itu menjadi kiasan kepada seluruh binatang-binatang yang tidak berdarah, seperti nyamuk, seperti semut. Sebab itu kalau kita kata ada orang tanya, Ustaz, kalau saya nak minum air sirap, tiba-tiba saya nampak semut berkumpul dalam air sirap saya, nak buang sayang 1 jug penuh.
membazir macam tu sedangkan masih boleh minum. Boleh ke kalau kita nak minum air tu? Ustaz kata kalau bangkai masuk dalam air menjadi najis. Jadi ini disebutkan dalam kitab Fathul Qarib dan mana-mana kitab fiqh mazhab Syafi'i dia kata maksudnya wa yustathna, dikecualikan, tak jadi haram. Jikalau dilakukan seperti mana yang disebut, seperti mana yang dinyatakan di sini tuan-tuan, tentang perkara binatang yang tak ada darah dia masuk ke situ tidak menjadi najis. Jadi apa perlu kita buat? Kalau dalam jug itu air sirap ada semut macam mana? So jangan diminum semut itu. Ambil tapis. So tapis dan begitu juga dibuangkan. Dibuangkan macam mana? Dibuangkan semut itu dan pastikan dalam jug itu tidak ada semut. Kita minum tak tertelan. So, okay. Kalau dah bersih, tak perlu lagi untuk kita rasa ragu, boleh minum. Tapi jangan lupa letak ais. Lagi sedap. Kalau tak letak ais, rasanya tak berapa sedap dan rasanya kurang kick sikit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut tentang perkara ini dinyatakan penjelasan yang sebegini, ada beberapa isu yang boleh kita bincangkan. Yang biasa orang tanya pada saya, Ustaz bagaimana kalau saya tengah masak, tiba-tiba tengah masak tu lipas jatuh. Lipas jatuh dan mengena pada gulai yang tempat saya masak tu. So macam mana? Apa cerita dia? Adakah boleh kita nak makan lauk tu? Lipas hukum dia apa? Lipas hukumnya siapa? Seperti binatang yang tak berdarah. Kalau dia jatuh dalam gulai, yang mana gulai itu dia punya cairan tu tak sampai 2 kolah. Ataupun disebutkan dalam istilah fiqh al-ma'i'at. Al-ma'i'at tu macam kuah, air sirap, air apa, dia bukan air mutlak. Jadi kalau ikut jatuhnya tu, boleh makan. Tapi yang tak boleh makan lipas tu wajib dibuang. Wajib dibuang. Lepas tu nak hirup kuah ke, hirup lah. Tapi kalau boleh, kalau puan-puan nak hidangkan, jangan bagi tahu dekat suami. Takut nanti suami tak makan. Ataupun ala ustaz geli geleman terlekat apa saya ni koma tak geli geleman ke? Saya geli geleman. Tapi kalau rasa geli tak nak makan, tak apa, tak payah makan. So tapi kalau boleh makanan yang dah masuk lipas tu jangan dibuang macam tu saja. Kita bagi binatang lain, bagi kucing ke, bagi ayam ke, bagi anjing ke, tak apa, tak ada masalah. No problem at all. Okey? Baik. Jadi orang tanya juga, kata bagaimana ustaz kalaulah binatang tu nyamuk. Nyamuk tu bila kita tepuk dia berdarah. Nyamuk dikira sebagai binatang yang dikata ail maitatu allati la dama lahu sa'il. Sama juga. Yang darah tu bukan darah nyamuk, tetapi yang ada tu darah adalah darah manusia. Jadi kalau katakanlah nyamuk tu mati dalam air, selagi mana tak pecah darah manusia tu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau pecah darah manusia tu sehingga kalau ikut takdirinya dia boleh merubah sifat air tu, maka haramlah, sebab darah adalah haram walaupun darah manusia sekalipun. Baik. Jadi di sini tuan-tuan dia kata binatang yang tak ada darah inda qatliha, ketika dia mati, ketika dia dibunuh apa, kita tepuk dia, ataupun kita syak atau syaqi udwin, ataupun kita robek, ataupun kita pecahkan badan dia. Kan semut tu kan, kita pecah macam tu, dia adalah kosong, tak ada berdarah. Tapi semut ni kalau tak ada hajat, haram kita bunuh dia. Kalau kita nampak semut tepi-tepi jalan, tak boleh kita bunuh. Kecuali suka nak elakkan, terpaksa berjalan, terpaksa pijak. Tak adalah kita dituntut ambil kantar, tengok mana-mana, tak ada. Tapi kalau dia mengganggu rumah kita banyak atas meja dan sebagainya, itu boleh dibunuh. Tapi saja-saja tidak ada boleh. Ataupun kita ambil semut, kita ambil bunuh macam tu, tak ada. Selagi mana dia tidak mengganggu kita, selagi itulah haram untuk kita bunuh binatang. Itu seperti mana difatwakan oleh para ulama. Baik, dia kata minha az-zubab, antaranya seperti lalat, lalat, semut, lipas, cicak kecil. Tapi cicak dia macam-macam kategori, dia ada family dia. Ada cicak yang besar, itu yang berdarah lah. Cicak yang kecil tu, dia menurut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sama seperti lalat dan seumpamanya. Baik, tapi dia letak syarat. Dia kata illam tutrah fihi, dengan syarat binatang-binatang yang tidak berdarah itu tidak dicampakkan dengan sengaja. Nampak? Tengah masak gulai, kita nampak hari itu masak gulai
campur dengan lipas rasa lain macam, sedapnya. So dia pun ambil lipas, dia masuk. Lepas dia masuk, dia buang balik. Dia celup kejap. Ini tak boleh. Kalau dicampak dengan sengaja, maka automatik dia menjadi haram. So babitnya apa tuan-tuan? Kalau masuknya binatang yang tidak ada darah, bangkai, ya, masuk di dalam air kurang daripada 2 kolah, tidak sengaja. Bukan disengajakan. Bukan kehendak kita. Tetapi tertiup angin ke, ataupun dia cuba nak lompat, tiba-tiba terjatuh ke, binatang tu sendiri jatuh. Bukan kita yang menyebabkan dia jatuh. Kita tolak supaya dia jatuh. Itu tidak. Ya, ataupun kita duk bersih kan. Tujuan kita bukan nak masukkan lipas dalam tu, tapi bersihkan dinding, tiba-tiba lipas melompat masuk. Itu tak apa. Bukan kehendak kita, bukan tujuan kita dan bukan niat kita. Ya, asalkan tidak dicampak. Ya, walam tughayyirhu, dan binatang yang tidak berdarah itu masuk dalam lauk kita, masuk dalam air kurang daripada kapasiti 2 kolah, yang mana binatang itu tidak merubah sifat. Sebagai contoh, semut-semut yang berada di dalam jug itu sama sekali tidak merubah sifat air. Ya, sirap tu yang merah menjadi warna kelabu sikit disebabkan semut-semut tu. Kalau berubah sifat, maka haram untuk diminum. Dia sudah consider bernajis. Sebab apa? Kesan itu memberi kesan kepada minuman. Ataupun wajah tak berubah, warna tak berubah, tapi rasa berubah. Kita dah tapis, tiba-tiba kita minum, rasa bukan macam rasa sirap, rasa lain macam. Itu bermakna air itu sudah berubah disebabkan semut-semut itu. Maka haram untuk minum, wajib dibuang. Ataupun warna tak berubah, rasa tak berubah, tapi bau dah lain macam. Bila bau lain macam, sama juga dia merupakan berubah salah satu daripada 3 sifat itu. Jadi bila kita sebut tentang berubah sifat ini, tak mesti dia mesti kombinasi ketiga-tiga sekali. Dia boleh jadi salah satu sahaja. Ya. Tak kena berubah. Kalau berubah warna, rasa kena berubah sekali. Bau tak. Dia salah satu sudah memadai. Kalau berubah salah satu daripada sifat itu, maka hukumnya adalah haram. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat dari segi sudut perbincangan itu, kita teruskan. Dia kata wa kadza an-najasatul lati la yudrikuha at-tarf. Begitu juga najis yang tak boleh dilihat dengan mata. Susah, memang susah nak lihat dengan mata. Maksudnya kalau najis tu jatuh ke dalam air kurang daripada 2 kolah, tak nampak. Memang tak nampak langsung. Ya. Antaranya apa? Seperti contoh setitik ataupun renjisan air kencing. Contohnya lah kan. Contohnya kita buang air kecil. Kita nampak ada renjisan sedikit kecil yang masuk dalam air dalam baldi tu. Yang mana renjisan air kecil kita tu dia masuk dalam baldi dan tidak merubah warna sifat sama sekali. Tak nampak. Kalau kita nampak titikan tu masuk, kita nampak dia berubah, tapi tidak. Ya. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Baiju'i rahimahullah taala, najis yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Mata kasar macam ni, dia tak perlu tengok mikroskop, tak ada. Ya, walaupun najis mughalladhah sekalipun. Tapi tak adalah berlaku. Kalau berlaku katakanlah sedikit najis mughalladhah masuk ke dalam baldi yang tak boleh dikesan dengan mata kasar. Mata kasar kita tak nampak, maka juga dimaafkan, tidak menajiskan air itu. Ya. Baik. Kita fa kullu minhuma la yunajjisul ma'a, dan semua itu disebutkan tadi, iaitu binatang yang tak ada darah, najis yang tidak boleh dikesan dengan mata kasar, maka kejatuhan najis itu ataupun bangkai yang tak ada darah ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah, maka dia tidak menajiskan air itu. Maksudnya kalau kita sebutkan tadi, air itu boleh digunakan, ya. Tapis dulu kita boleh minum, ya. Kalau air itu kita nampak banyak lalat yang ada dalam baldi tu. Ada 10 ekor lalat dalam baldi. Buang lalat tu, selagi mana lalat tu bukan masuk dengan kesengajaan kita dan bukan disebabkan berubahnya air itu, maka boleh kita gunakan macam biasa. Air itu tidak dikira sebagai najis. Wa yustathna aidan suwarun mazkuratun fil mabsutat. Ya. Dari sini dikata disebutkan pelbagai lagi yang dikecualikan
bentuk-bentuk yang disebut. Ya, macam-macam lagi furuk. Ya, kalau kita nak cerita ya tentang najis yang masuk dalam air yang kurang daripada 2 kolah, yang dimaafkan banyak. Maksudnya Al-Imam Ibn Qasim ini sebut banyak dalam kitab-kitab yang lebih tebal. Kalau nak lebih tahu boleh bincangkan secara menyeluruh. Ya, sini kalau kita buka kitab Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, ya, kita Al-Majmu' sekalipun banyak disebutkan ada kategori disebutkan Al-Ma'fuwat, benda-benda yang dimaafkan. Ya, yang dimaafkan apa? Tidak dikira sebagai menajiskan. Jadi kita tak nak panjangkan tentang perkara itu. Mungkin kita boleh bincangkan khusus cerita tentang al-ma'fuat, benda-benda yang terjatuh ke dalam air yang dimaafkan tidak dikira sebagai najis, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara lil qismi tsani min al qism ar-rabi' biqawlihi aw kana kathiran, iaitu qullataini fa akthar. Ya, fataghayyara yasiran aw kathiran. Ya, maksudnya yang disebutkan dengan air mutanajis ini iaitu najis yang jatuh, iaitu dia kata pengarang menunjuk tentang bahagian kedua daripada bahagian keempat. Bahagian keempat ini iaitu air yang bernajis. Air yang bernajis ini ada 2 bahagian, iaitu kurang daripada 2 kolah dan keduanya adalah 2 kolah dan ke atas. Dia bukan lebih 2 kolah. Dia sama ada tepat-tepat 2 kolah ataupun lebih daripada kadar 2 kolah. Ya. Jadi di sini bila kita sebut dengan kadar 2 kolah ini, hukumnya berbeza dan berubah. Kalau kurang daripada kadar 2 kolah, once masuk saja najis, berubah tak berubah dikira sebagai najis. Kecuali pengecualian yang disebutkan tadi tuan-tuan, masuknya binatang tak berdarah dan seumpamanya. Ya. Baik. Au kana kathiran, itu banyak. Ya, itu maksud banyak apa? Qullataini, iaitu sebanyak 2 kolah. Macam mana kita nak dhabitkan, macam mana kita nak kirakan 2 kolah itu nanti kita kiralah. Macam mana, ya? Baik. Fa akthar, ataupun 2 kolah fa akthar, lebih daripada 2 kolah. Dia kata fataghayyara yasiran aw kathiran. Dan air itu berubah, sama ada berubah yang sedikit ataupun perubahan yang banyak. Tu dia. Ya, maksudnya kalau air kurang 2 kolah, masuknya najis, berubah tak berubah tetap dikira sebagai air mutanajis. Manakala yang 2 kolah dan ke atas, dia ada syaratnya. Dia menjadi najis bila masuknya najis ke dalam air 2 kolah dan ke atas, tengok berubah atau tidak. Kalau tak berubah, maka air itu tidak dikira sebagai najis. Tapi kalau berubah, barulah air yang 2 kolah itu dikira sebagai air mutanajis, haram untuk dimanfaatkan dan haram untuk digunakan dengan apa-apa tujuan sekalipun. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh kita ada 2 kolah depan mata kita. Ya, seperti biasa kita nampak ada bangkai tikus dalam tu. Ya. So air 2 kolah tu bernajis atau tidak melihat pada keadaan. Tengok air tu. Adakah air itu berubah sifatnya dengan sebab wujudnya bangkai bernajis berada dalam air 2 kolah itu? Tengok. Ya. Kalau berubah, macam mana? Air itu bernajis. Berubah macam mana? Lihat pada sifat-sifatnya. Sama ada sifat rasa, bau dan warna. So kita tengok. Apa tikus tu masuk, bangkai tikus tu masuk, dia masuk dan kita tengok berubah tak air tu. Okey, first, selamat. Kita bau dia, bau tak berubah, selamat. Rasa pula kumur-kumur, bila kita berkumur-kumur tak rasa perubahan dia. So air itu kekal suci dan menyucikan walaupun tadi masuk bangkai najis. Ya. So buang bangkai itu boleh guna macam biasa. Nak masak pun boleh, nak buat teh tarik pun boleh, tidak menjadi masalah. Ya. Baik. Jadi dia kena berubah, sama ada berubah sedikit ataupun berubah banyak. Berubah sedikit tu dia campur antara payau dengan rasa tu, ataupun dia berubah warna dia. Ya, ataupun bau dia ada bau sedikit-sedikit, bau yang tak berapa enak ataupun bau yang
Doktor punya ada gangguan ke? Gangguan connection? Okey, saya masukkan doktor semula. Okey Ya, doktor. ya. Okey. Silakan Baik. doktor. Okey, terima kasih. Minta maaf semua ada terputus talian tadi. Ya, tak tahu mungkin ialah bila sebut tentang bekerja dari rumah, internet pun bekerja dari rumah. Mungkin dia punya apa telekom ataupun mana-mana Maxis ke dia kerja daripada rumah. Minta maaf banyak. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut dia berubah maka dia mesti berubah. Ya. Baik disebut di sini apa tuan-tuan? Wa qullatani 500 ritlin wal bil Baghdadi taqriban fil asah fihima wa ratlu al Baghdadi anda Nawawi 128 dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Ya. Ini kiraan orang dululah. Ratal Baghdadi ya, berapa dirham dan sebagainya. Maka di sini kita tak nak pening kepala lah. Cuma saya ambil daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji disebut kadar 2 kolah ini adalah bersamaan dengan 235 kilogram. Boleh rujuk balik lebih kurang macam tu, 220 ke 235 macam tu. Itu kadar 2 kolah mengikut kilogram ataupun kilogram dan yalah liter. Kalau 230 bersamaan 230 kilogram bersamaan dengan 230 liter. Macam tu. Ya. Baik, kalau kita nak kata macam mana Ustaz kita nak buat kiraan, nak tengok kalau botol besar macam tu kita nak sukat liter pun susah. Macam mana kita nak tahu cara yang paling mudah? Baik, cara yang paling mudah senang saja, ikut kiraan. Kiraan ukuran. Ya. Kiraan ukuran dia macam mana? Dia kira 1/3 hasta. 1/3 hasta macam mana? Ini. 1 hasta ni dipanjang macam ni. Ya. Tangan kita diluruskan macam tu, dipanjangkan macam tu. Ya, 1 suku macam ni. Lebih kurang lah. Suku tu macam ni. Lebih kurang sedepa macam ni lah. Macam ni. Ni suku kan. Kita bayangkan suku kita ni. Kita bagi 3. Bagi 4. 1, 2, 3, 4. So ini 1 hasta. Suku macam ni. Hampir setengah sedepa lah. Macam ni. Okey. Kita ambil ni lebih hati-hati lah. Kalau ikutkan satu suku tangan saya ni tuan-tuan. Yang tinggi 5.9 kaki. Lebih, ataupun 6 kaki. Satu suku macam tu. Ya, tapi untuk hati-hati langkah berjaga-jaga kita ambil lebih sikit sini. Macam tu. Ya, itu. 1 suku hasta panjang kali lebar kali dalam. Itu bermakna sudah mencukupi 2 hasta. 2 kolah. Maksudnya apa? Dia punya panjangnya 1 suku, lebarnya 1 suku dan kedalamannya 1 suku. Kalau komplit ukuran macam ni, maka dia sudah dikira sebagai 2 kolah. Settle. Ya. Tapi Ustaz, bagaimana kalau kolam tu dia tak segi 4 tepat? Pandai-pandai lah tuan-tuan. Pandai-pandai macam mana? Kalau dia punya panjang lebih panjang daripada lebar, kita tengok. Kalau dia punya panjang tu 3 hasta dan dia punya lebar tu 1 hasta, dalamnya pula 1 hasta, kira 2 kolah lah. Dia kira-kira macam tu lah, campur-campur kan, dia bahagi-bahagi kan, cukup tak? 1 suku sebenarnya sudah dikira sebagai 2 kolah. Agak-agak lah kan, ya. Ataupun kita tengok dia punya panjangnya 1, tak cukup 1 suku, lebarnya 1, tapi dalamnya 3 hasta. 2 kolah tak? Lebih 2 kolah. Kiraan macam tu lah. So, dobit paling senang 1 suku, 1 suku. Ingat, sampai meninggal dunia tuan-tuan, dok ingat, pegang sampai habis. 1 suku, 1 suku, 1 suku. Ya. Jadi disebutkan sebagai satu hasta yang sederhana lah, ikut ketinggian kita lah. Ikut kalau kata dalam kitab fiqh dia kata zira' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karim, iaitu hasta Nabi SAW yang mulia, al-karimah, iaitu yang mana disebutkan sebagai kadar dalamannya, luaran dan panjang, lebar dan sebagainya. Kalau bulatan tu dia boleh kira 1 suku ataupun 2 hasta dan dalamnya 1 suku. Ada kiraan macam tu.
Kiraannya lebih kurang lah kita boleh dapat agarkan. So bila kita dapat agarkan satu suku panjang, lebar dan dalam, kalau kita tengok baldi cukup tak? Baldi mungkin dalamnya lebih satu suku, tapi dia punya lebar tu, bulatan kadar perimeter dia tu ya tak sama, tak cukup. Sama juga dengan besin yang rendah tu, bukan yang tinggi tu. Besin tu mungkin dari segi sudut kapasiti dia punya lebaran itu lebih, tapi dalamnya tak lebih, tidak cukup 2 kolah. Kecuali kalau macam air tong besar tu. Air tong besar tu kan, kita tengok dalamannya pun lebih daripada 2 ke 3 hasta. Kalau kita tengok dia punya anggaran panjang lebar dia tu, 1 hasta ataupun tak sampai, tapi di cover dengan dalam jauh lebih banyak. So kiraan macam tu juga sudah dikira sebagai mencukupkan kadar yang dia itu layak dinamakan sebagai 2 kolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bila kita sebutkan tentang perkara ini, kita tak nak ambil kira lah dari segi sudut Ratal Baghdadi tu, dia pening kepala lah. Dia ada kiraan, kalau ikut kiraan moden tu, kita buka kitab moden, dia kata Ratal Baghdadi berapa gram. Kita tak nak pening kepala lah, sebab apa kita nak kira macam tu pening. Ya, ambil 235 kilogram. Kena buka balik Fiqh Manhaji, saya lupa nak buka tadi. So tuan-tuan boleh tengok, ya, ataupun 220 ke 225, macam 235 boleh tengok. Dalam hal ni pun masih ada khilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Kita ambil yang paling banyak sekali lah, yang lebih selamat, yang lebih kita katakan khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf itu sendiri. Ya, baik. Apa kata Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi? Dia kata wa tarakal musannifu qisman khamisan wa huwa al-ma'ul mutahhiru al-haramu. Ya, dia kata ada bahagian kelima. Maksudnya kita dah habis cerita tentang bahagian kelima, keempat dah. Kita nak masuk bahagian kelima pula. Ya, baik, sebelum masuk bahagian kelima, saya nak ceritalah realiti tentang air 2 kolah. Air 2 kolah ni boleh tak kalau kita nak nyatakan realiti sekarang ni? Kita ambil contoh. Sebagai contoh, ada orang tanya, Ustaz, satu hari ni saya mandi dekat swimming pool. Swimming pool kan besar kan? Swimming pool bukan 2 kolah, swimming pool tu dah 300 kolah ke saja. Ya, besar. Saya mandi, tiba-tiba anjing tu dia berenang masuk dalam swimming pool tu. Ya, kalau ikut undang-undang tak boleh. Dia kata jaga pun kejap. Jaga kata take out your dog. Ya, maksudnya tarik keluar, bawa keluar anjing kamu. Tak boleh, dia kata ikut undang-undang tak boleh anjing tu berenang. Ya, patut tuan tu boleh kena apa? Ini apa? Dok bawa anjing tapi lepaskan mandi dalam swimming pool. Orang dalam Islam tu dia kata kelang kabut, dok berlari semua, dia keluar. Dok semua nak cari air tanah dan seumpamanya. Ya. Jadi hukumnya macam mana tuan-tuan? Guru-guru takmir boleh jawab lah benda macam ni. Ya. Maksudnya dia kata, Ustaz, bila saya mandi swimming pool, tiba-tiba anak anjing tu masuk, berenang selambanya. Saya pun keluar. Adakah saya wajib samak tubuh badan saya? Agak-agak apa jawapan tuan-tuan nak bagi? Ini kaedah kita dah belajar dah tentang air kolah. Siapa boleh jawab? Wajib ke tak wajib samak? Tolong jawab tuan-tuan. Ya. Dia besar tu tuan-tuan. Besar. Ya. Adakah anjing tu masuk dalam 2 kolah menjadikan air tu mutanajis dan mewajibkan orang dalam tu mesti samak? Siapa boleh jawab? Ramai-ramai guru takmir ni tak boleh humble, dia kena jawab juga. Ataupun segan. Ya, saya tunggu sampai 10. Jawab tak jawab ni. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya tak wajib. Ya. Kenapa tak wajib? Pertama, air swimming pool tu lebih 2 kolah. Jauh lebih besar 2 kolahnya. Sebab tu saya kata dia bukan 2 kolah. Dia dah jadi 300 kolah ataupun 200 kolah. Nampak? Ya. Sebab kekuatan air 2 kolah, in kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Nabi kata kalau air itu, ini Raja Zazman dah jawab tak wajib samak. Ya, betul. Mata biru kata tak wajib samak, betul. Sebab apa? Betul. Maksudnya kelas saya dia difahami lah, alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi sebab apa? Air tu lebih daripada kapasiti 2 kolah. Nampak tu. Bila air tu kapasiti 2 kolah, dia kuat. Dan kenapa 2 kolah? Dan air 2 kolah itu tidak berubah sifat dengan kemasukan anjing itu. Anjing tu masuk tak berubah sifat. Bau air tu tak berubah.
Kalau kita kumur-kumur pun tak rasa berubah, rasa air paip juga, dan baunya pun juga, warna pun juga tidak berubah. Ya. Ain yap, betul, tidak apa. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya. Jadi betul, tidak wajib untuk sama. Ya. So jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tak wajib sama? Sebab air itu 2 kolah dan ke atas banyak. Dan kedua, sifatnya tidak berubah sama sekali. Nampak tu. Begitu juga kalau kita kata, ustaz, boleh ke kalau kita nak mandi dalam swimming pool tu? Dalam swimming pool tu berlambak orang duk melepas. Duk kencing, melepas sana, melepas sini. Ya, tuan-tuan mandi swimming pool kan. Dia balak pergi toilet, dia lepas dalam tu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi air kencing manusia dalam swimming pool tu adakah menajiskan air? Ya, tengok keadaan lah. Dia berubah sifat atau tidak. Ya, rata-rata bila kita tengok ramai dalam swimming pool tu, orang kencing dalam tu, dia tak berubah sifat. Dan air swimming pool tak berubah. Rasa tak berubah, warna tak berubah, rasa tak berubah. So air itu kekal suci dan menyucikan. Tetapi ya, kita berbalik pada pasal anjing itu tadi dan berbalik kepada isu orang kecil dalam swimming pool tu, dia ada dhabit dia. Dhabit atau piawaiannya, kalaulah anjing itu masuk ke dalam swimming pool, berubah air swimming pool tu, maksudnya kekuatan najisnya dahsyat. Ya, kekuatan najis yang dahsyat, so maka dia merubahkan air swimming pool itu. So bila dia merubahkan air swimming pool tu, maka air itu menjadi mutanajis, tidak boleh digunakan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Zul Al-Baghdadi, ahlan wa sahlan, tak wajib sama atau sertu ustaz? Ya betul, alhamdulillah. Ya, air banyak lebih 2 kolah. Ya, satu lagi basah sama basah tak jadi najis kan. Okey. Kalau basah dengan basah, ya, sebab apa? Basah ni pun anjing basah, air tu basah, tak kira najis. Pasal apa? Kekuatan air 2 kolah tu. Ya, kekuatan air 2 kolah. Kalau dikatakan basah itu menajiskan, contoh kalau saya basah, tangan saya basah, pegang anjing yang kering, okey, mutanajis tangan saya, wajib sama. Ataupun saya tangan kering, anjing berpeluh ataupun basah hujan, saya pegang je, so tangan saya bernajis. Ya. Tapi kalau anjing masuk ke dalam air 2 kolah, tidak bernajis. Pasal apa? Kembali pada asal kekuatan air 2 kolah. Dan kedua, tidak merubah sifat air itu. Ya. Jadi tuan-tuan qad rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, al-jaf ma'al jaf tahirun bila khilaf. Disebutkan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Imam Suyuti sebut tidak ada khilaf di kalangan para ulama, kalau kering bertemu kering tidak menjadi bernajis, dia suci, kekal suci, iaitu bila khilaf, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, tangan saya kering, pegang anjing yang kering, tidak menjadi najis. Ataupun apa-apa najis, katakanlah najis unta yang keras macam batu tu kering, tangan kita kering, maka tak wajib basuh. Cuma ulama dia bahaskan disunatkan basuh. Ya. Dalam banyak kitab-kitab fiqh dia sebut, walaupunlah air itu tidak merubah sifat, tidak bernajis, macam contoh anjing termasuk kan. Anjing termasuk, tidak merubah air kolam itu, tapi tak wajib mandi, tak wajib sama ataupun sertu, tapi disebut oleh para ulama disunatkan bersihkan badan. Ya. So kita tahulah anjing tu masuk dalam swimming pool, kita disunatkan mandi, basuh. Tak perlulah kita nak sertu dengan air tanah dengan basuhan 7 kali tambah dengan 6 kali air suci dan 1 air tanah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kelima, mungkin kita masuk yang terakhir lah kot, sebelum kita masuk yang lebih panjang mungkin, sebab kita nak bukakan dari segi sudut pertanyaan lah. Yang kelima, watarkul munasif watarakal musannifu qisman khamisan wa huwa al-ma'ul mutahhirul haramu kal wudu'i bima'in maghsubin au musabbalin lisyurbi. Dia kata pengarang kitab, siapa pengarang kitab di sini adalah al-Imam atau al-Qadhi Abu Syuja'. Minta maaf, ya. Imam Abu Syuja' dia tak sebut yang bahagian kelima, iaitu ya, air yang menyucikan, suci dan menyucikan tetapi haram digunakan. Maksudnya apa? Air itu dia suci. Kalau kita berwuduk sah tak sah, ataupun kalau kita hilangkan najis pada pakaian dan pada tubuh badan kita sah tak sah.
tetapi haram digunakan berdosa. Ya. Sebagai contoh, air yang dirampas, ya, ataupun air yang diwakafkan untuk minum tapi kita gunakan untuk wuduk, itu haram. Ya, contoh kita curi air orang, kita berwuduk. Wuduk kita sah tak sah. Lepas tu kita solat sah tak sah. Tetapi kita guna air itu adalah haram, wajib kita minta halal daripada tuannya. Kita curi orang air sebelah, kita minta, semalam saya minta maaf, saya curi air anda, curi air anda untuk berwuduk. Dia kata halal lah. Tak, kau kena bayar. Bayarlah RM1 2. Kena bayar. Kalau dia minta untuk dibayar, kena bayar. Nampak? Dari segi sudut tu jelas, ya. Sah tak sah sebab apa? Tetap sah pasal apa? Rukun cukup, syarat cukup. Tapi kenapa haram? Haram sebab dia mencuri. Ya. Maksudnya perbuatan haram tidak membatalkan ibadah. Dalam kaedah lah, perbuatan haram tidak semestinya membatalkan ibadah itu sendiri. Ya, dalam harta sekalipun, kalau akad itu sendiri pun ada sebab-sebab jual beli itu tidak membatalkan, tapi dari segi sudut akad tu ataupun jual beli itu haram. Ada perbincangan panjang, insya-Allah kalau kita nak bincangkan, iaitu air dirampas ataupun maun musabbalun, air yang disabilillahkan ataupun air yang diwakafkan untuk minum. Contohlah zaman dulu kan dia ada buka tabung besar dalam tu air, dia letak kat situ dan diwakafkan untuk minum. Sesiapa yang musafir nak minum ambil air boleh, bebas, tak ada masalah. Maksudnya niat pewakaf tu dia nak letakkan sebagai air minum. Kita pula ambil untuk berwuduk. Itu tak boleh, hukumnya haram, berdosa, tapi wuduknya tetap sah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita masuk sedikitlah. Maksud faslun fi dzikri syai'in min al-a'yadil mutanajjisati wa ma yathuru minha bid-dibagh wa ma la yathur, iaitu fasal yang menceritakan tentang sesuatu daripada ain-ain yang bernajis ataupun objek-objek yang bernajis, ya, yang mana dia menjadi suci dengan proses samak. Ya, samak tu sertu, bukan sertu. Sertu ni basuhan 7 kali. Salah satu dengan air tanah, ya, dan apa yang tidak suci. Ini cerita tentang bagaimana benda yang bernajis boleh disucikan dengan proses dibar, iaitu proses samak. Ya. Ada orang kata, ustaz, apa beza sertu dengan samak? Sertu ni kalau ikut Dewan Bahasa Pustaka iaitu basuhan ke atas benda yang terkena najis mughalladhah, anjing dan babi. Ya, basuhan 7 kali dengan air dan salah satu dengan air campur tanah. 6 kali air mutlak, salah satu dengan air campur tanah. Itu sertu namanya. Manakala samak bila cek Dewan Bahasa Pustaka pun ada 2 makna. Pertama apa? Samak maksudnya samak sertu itulah, basuhan 7 kali, salah satu dengan air tanah. Dan satu lagi samak tu iaitu membasuh bahan ataupun kulit bernajis untuk menyucikannya. Bahan-bahannya macam tok nenek kita dulu pakai kapur barus, ya. Pakai benda-benda yang tajam dan seumpamanya. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata wa juludul maitati kulluha tadhuru bid-dibagh sawa'un fi dhalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Ya, yang disebutkan bahawa kulit bangkai kesemuanya suci dengan proses samak. Ya. Samak atau apa? Samak dengan basuhan tertentu, dengan kadar yang tertentu, dengan cara yang tertentu. Sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi, sama ada bangkai binatang yang dimakan dan baik, minta maaf tuan-tuan terputus tadi, ya. Baik, kulit bangkai. Kulit bangkai ni bangkai ada 2, sama ada yang boleh dimakan ataupun tak boleh dimakan. Yang boleh dimakan kambing, lembu, ayam, unta, ya, rusa, kijang, kuda, itu yang halal dimakan, ya. Ataupun yang tak halal dimakan haram seperti harimau, keldai, babi, anjing, ya, macam-macam lagi lah yang tidak boleh dimakan, ya. Jadi dia kata bangkai tu asalnya adalah najis walaupun tak yang boleh dimakan. Katakanlah kita nampak tepi jalan bangkai kambing,
Kambing boleh dimakan tak? Boleh makan, tapi dibangkai. Dia mati bukan disebabkan sembelihan. So bangkai hukumnya bernajis. Dagingnya haram dimakan sebab najis. Tulangnya tak boleh, najis. Dia punya tanduk najis. Apa giginya pun najis, wajib dibuang. Tapi yang masih boleh diselamatkan adalah dia punya kulit. Ya, kulit kita nak buat jaket ke, kita nak buat kompang ke, ataupun kita nak buat wallet, purse, tak ada masalah. Tapi perlu diselamatkan. Sama juga kalau kita nampak rimau mati, kita boleh ambil kulit dia, kita nak buat pakaian. Cara dia macam mana? Cara dia mesti kaedah dibagh, iaitu kaedah sertu. Kalau tak ikut kaedah sertu ataupun dibagh, maka hukumnya menjadi pakaian itu bernajis. Tak boleh bawa salat. Ya. Bila tak boleh bawa solat, solat kita tidak sah. Katakanlah daripada kulit binatang yang tidak disertu, tidak disamak, yang tidak dibawah. Kita solat kita tidak sah. Sebab apa? Dikira kita menanggung najis. Baik, ya. Okey. Jadi tak kira sama ada binatang tu halal dimakan ataupun haram dimakan, kulit itu apabila melalui proses dibagh jadi halal. So persoalan orang tanya, Ustaz, saya beli tali pinggang daripada Spanyol. Spanyol buat tali pinggang cantik daripada lembu matador. Lembu matador ni tuan-tuan, dia memang bukan sembelih, dia mati disebabkan tu yang lawan tu. Cocok mati, lepas tu dia orang makan. Kulit tu dia buat tali pinggang bag. Ustaz, kan bangkai tu, saya solat pakai tali pinggang matador tu boleh ke? Ya. Boleh, tak ada masalah, dengan syarat mesti disertu. Mesti dibagh, mestilah melalui proses samak. Ya. So bila melalui proses samak, solatlah dengan macam mana sekalipun. Ya. Baik, orang tanya, Ustaz, yang samak dekat sana tu bukan orang Islam, orang kafir, tak ada agama. Baik, dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling sahih ataupun dalam mazhab Syafi'i sepakatnya, dan walaupun ada mazhab yang mengatakan syarat ini tak boleh, tapi sepakat mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan, iaitu dalam proses membersihkan benda yang bernajis ataupun menyucikan benda bernajis, tak diniat pada niat, tak disyaratkan dengan niat. Macam contoh kan kita nak wuduk, ya, nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala, ataupun nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Kalau kita nak mandi, kena niat dalam hati, wajib. Lafaz sunat, ya. Tapi kalau nak membersihkan benda bernajis, wajib niat tak? Tak wajib niat. Tak payah. Contoh kalau kita nak bersihkan pakaian bernajis, sahaja aku bersihkan pakaian bernajis, tak perlu pada niat, tak wajib pada niat. Tak niat, tak terlintas niat, tak masuk niat dalam hati, tetap penyucian objek bernajis itu sah, asalkan cukup syarat. Nampak? Ya. Dan bila tak perlu pada niat, Imam Nawawi kata orang bukan Islam pun boleh buat. Contoh macam kita kata kan, lantai masjid kita tu, katakanlah lantai rumah kita tu ada kencing. Ya. Yang bersihkan kawasan bernajis itu adalah cleaner non-Muslim yang beragama Hindu atau Buddha. Dia kata, aci-aci nanti tolong bersihkan, ya. Tolong bersihkan lantai yang bernajis ini. Walaupun dia bukan Islam sekalipun. Adakah menyucikan lantai bernajis itu sah? Yes, sah. Sebab apa? Pertama, tidak meniatkan syarat untuk membersihkan benda bernajis. Bila tidak bersyaratkan niat, maka orang kafir pun boleh. Contoh kalau pakaian kita bernajis kan, terkena air kencing anak atau kencing kucing, kita hantar dobi. Dobi owner dia siapa? Orang bukan Islam. Apik-apik tolong basuh ini baju, ini kena kencing anak saya tau. Itu kucing pun kencing juga, kasih bersih-bersih. Okey, itu kena niat ke? Apik tanya, itu kena niat. You guys letak niat, saja aku bersih ni baju, itu macam ke? Tak payah. Tak payah pada niat. Apik tu dia masuk dalam washing machine, dah jalan. Dia tak pasang niat, tak ada niat, tetap berjalan macam biasa juga. Pakaian tu dijemur, dibersihkan, keluar, alhamdulillah bersih. Ya, boleh pakai bawa solat. Ya. Berkenaan dengan isu basuh pakaian bernajis dengan menggunakan washing machine, ada artikel saya yang saya dah tulis panjang lebar, saya dah jelaskan. Saya tak nak soal jawab dekat sini pasal sucikan pakaian dengan bernajis. Saya serah pada tuan-tuan. Nak tahu isu ni lebih dalam, lebih jelas, boleh buka FB page saya, Dr. Syed Shahrizan bin Agil. Saya boleh cari mesin basuh, bahagian search tu cari, nanti jumpa artikel tu, boleh baca. Kalau nak terang sini panjang lebar tuan-tuan. Ya. Baik. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata
wa kayfiyatu dabghi ay yanzi'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu min ad-dammi wa nahwihi bi syai'in harifin ka'asfin walau kana al-harifu najasan ka dharki hamamin kafa fid dabghi. Nampak tu. Dia kata bagaimana cara untuk samak ini, iaitu samak itu mestilah dia menanggalkan kesan-kesan yang ada pada kulit itu dari apa yang membusukkan kulit itu. Maksudnya binatang yang tak sembelih, binatang yang mati secara bangkai ni, dia punya darahnya melekat. Berlainan kalau yang sembelih ni tuan-tuan, hikmah Allah yang sangat luas, yang sangat bijaksana, bila sembelih ni darah tu keluar habis. So bila keluar habis, tak ada bakteria yang melekat pada daging, pada tulang, tak ada. Ya, tapi kalau yang bangkai ni mati ni tuan-tuan, bakteria melekat, busuk dan sebagainya. Sebab tu kalau kita binatang yang sembelih ni, dia tak perlu sertu, dia tak perlu samak. Dia basuh macam tu saja, okey dah boleh pakai, tak ada masalah. Ya, hilangkan darah tu. Tapi kalau yang bangkai ni, dia kena ada proses yang lebih mendalam sedikit. Masalah perkotorannya itu mengotorkan dan membusukkan. Sebab tu hikmah besar sembelih ni tuan-tuan, untuk kebersihan dan kesihatan. Nampak tu? Ya, jadi samak ini bertujuan untuk menghilangkan perkara-perkara yang mengotorkan, yang membusukkan pada kulit itu, yang terdiri daripada darah itu sendiri. Ya, ataupun benda-benda daging yang melekat, wanahwihi, maksudnya selain dam ataupun darah, yang dimasukkan juga adalah selain darah, iaitu daging yang melekat, ya, lemak-lemak dia, ya, ataupun dalam bentuk nanah dan sebagainya. Itu sebab binatang pada sakit juga, ya. Baik, bisyai'in harifin, dengan benda yang pedas, benda yang kuat. Ya. Benda yang pedas ni maksudnya apa tuan-tuan? Benda yang kalau diletakkan dekat situ, dia jadi panas dan hilang kotoran itu. Ya. Dan bila bersihnya kulit itu, kalau direndamkan dengan air, tidak memberi kesan, tak keluar kotorannya lagi dah. Memang bersih betul. Harif, benda yang pedas. Bukan pedas rasa tu. Pedas tu maksudnya kesannya sangat kuat sehingga menghilangkan kesan. Ya, ka'asfin, seperti daun pokok asaf. Asaf ni maksudnya satu pokok yang mana baunya wangi, daun itu, dan dia punya rasa je pahit. Kata Imam Baijuri, kata rasa pahit, kalau kita kunyah rasa pahit, tapi daunnya wangi. Ini bagus. Dia boleh mewangikan kulit dan boleh menghilangkan kotoran. Kalau daun asfin ni macam masyufan zaman dululah, zaman Nabi SAW, seperti daun ushnan. Dia guna sebagai sabun. Kita kan sabun kan zaman dulu pakai daun macam tu. Ya. Walau kana al-harifu najasan, walaupun benda yang pedas itu, benda yang kuat itu bernajis, seperti najis burung merpati. Burung merpati ni walaupun najis, tetapi dia mempunyai kekuatan untuk meninggalkan fudulat, kesan-kesan darah yang berada pada kulit itu. Tapi dengan syarat lepas basuh dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan najis burung merpati itu wajib dibersihkan dengan air mutlak. Nampak tu. Sama jugalah dengan daun as ataupun dengan benda-benda yang lain. Ya. Kalau zaman tok nenek kita tu nak bersihkan kulit lembu tu, digunakan kapur barus. Kapur barus pun harif juga, benda yang panas, benda yang pedas. Maksudnya dia boleh menghilangkan kotoran. Kalau digunakan tu, darah-darah tu boleh hilang, busuk tu boleh hilang. Ya. Tapi zaman sekarang macam mana? Zaman sekarang tak perlu benda tu lagi dah. Tak perlu kepada najis binatang ataupun najis burung, tak perlu lagi dah. Ataupun tak perlu kepada daun ushnan ataupun asaf. Sekarang kita ada teknologi, kita ada kimia, kita ada sabun. Ya. Sabun tu kalau dibasuh pada kulit tu memang tertanggal cebisan daging dan darah ataupun lemak. Memang boleh hilang. Lebih berkesan daripada teknologi yang lama tuan-tuan. Macam kita lah, siwak kan. Ya, lebih berkesan bagus apa? Bulu gigi. Bulu gigi lebih bersih berbanding siwak. Ya, sebab teknologi. Tapi kita gabung dua-dua, siwak pakai, bulu gigi kita pakai. Lagi bagus hidupkan sunnah Nabi SAW. Ya, maka kafa ad-dabghi, kafa fi dabghi, maka sudah sempurna ataupun mencukupi kaedah yang dinamakan sebagai dibagh. Ya, illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma haywanin tahirin fala yadkhuru bid-dibagh, kecuali kulit anjing dan babi tidak akan suci mana-mana sekalipun. Rendam dengan 100 jenis sabun pun takkan suci selama-lamanya. La tadhur ainu. Ain
yang disebutkan babi dan anjing tidak akan suci walaupun di bawah air 7 lautan sekalipun, menurut mazhab Syafi'i dan jumhur tidak akan suci selama-lamanya. Ya, wama tawallada minhuma, ataupun mana yang kacuk dengan babi dan anjing. Contoh, lembu kahwin dengan babi jadi lembi. Ya, ataupun kambing berkahwin dengan anjing jadi kamjing. So lahir anak jadi kamjing. Kamjing tu pun kulitnya tak boleh disertu, tak akan suci selama-lamanya. Begitu juga lembu kahwin dengan babi jadi lembi, anaknya lembi. Lembi tu mati, kita ambil kulit kita sertu ataupun samak, tak boleh, tak akan suci selama-lamanya. Ya. Baik, fala yathur biddiba. So tuan-tuan, kalau kita beli barangan dekat Australia, kita beli barang dekat UK, barangan kulit binatang yang dimakan ataupun tidak, boleh kita pakai bawa semayang. Saya pergi dekat London beli tali pinggang diperbuat daripada kulit binatang. Beli tak ada masalah pakai, pasal apa? Consider sudah didibag dan sudah disamak. Walaupun yang proses dibag itu dilakukan oleh non-Muslim. Tak ada. Sebab apa? Tidak disyaratkan membersihkan objek yang bernajis itu mesti Muslim, tidak. Ya, dan tidak disyaratkan untuk membersihkan objek bernajis itu mestilah di kalangan orang yang tahu niat. Tak ada niat pun tetap juga. So, barangan kulit yang dibuat dekat negara Eropah yang bukan Islam, hukumnya suci, boleh pakai bawa semayang. Walaupun yang buat itu bukan Islam, yang buat itu tidak tahu niat, tak pasang niat. So, consider dia tetap suci dan boleh kita pakai. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh saya nak sambung lagi, tapi panjang lagi bab dibag ni. Ya, kita tangguh dulu sampai ni, kita akan sambung untuk siri keempat kalau ada lagi lah. Ya, untuk kita cerita tentang sertu dan kita akan masuk tentang bab bejana pula pada sesi yang akan datang. Jadi seperti biasa, sebelum saya tutup, maka saya serahkan kembali kepada DJ Kaf dan kita buka macam biasalah. Kalau diizin, kalau DJ Kaf, kita nak buka sesi soal jawab pula. Kalau boleh lah. Silakan Doktor. Ya. Kalau ada soal jawab nak tanya. Ada soalan dalam ruangan komen Doktor. Ada Okay, ada. Apa dia tanya? Saya tak perasan. Mungkin dia saya tolong bacakan Doktor. Okey, silakan. Bagaimana soalan daripada MT Gufran Bakri. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalannya, bagaimana dengan air yang dilepaskan mengalir berterusan di dalam bekas yang tidak sampai sukatan 2 kolah? Adakah dikira sebagai air yang kuat atau air yang lemah? Soalan kedua, adakah kulit cengkerang seperti cengkerang kura-kura boleh disamak? Terima kasih. Baik, kita kata cerita tentang air yang dilepaskan, katakanlah air itu bernajis, ya, dan dia bersambung dengan air yang kurang 2 kolah. Adakah dikira sebagai air yang kuat? Baik, di sini disebutkan oleh para ulama, kalau air yang mustakmal ada 2 bahagian, ada dua bekas. Satu bekas 1 kolah, satu bekas 1 kolah. So bila digabungkan, adakah dia menjadi 2 kolah yang suci? Menurut ulama fiqh, air 1 kolah yang mustakmal dicampurkan dengan air 1 kolah yang mustakmal, dicampurkan jadi 2 kolah, maka dia jadi suci. Begitu juga air yang mutanajis. Air mutanajis yang mana bila bercampur menjadi 2 kolah dan najis tu berubah hilang, maka air itu suci. So berbalik pada jawapan, kalau air yang mengalir masuk dalam satu bekas, ya, kita tengok keadaan. Yang dia masuk satu bekas itu adakah 2 kolah ataupun tidak, ataupun dia bercampur, kapasiti air tu menjadi 2 kolah atau tidak. Kalau menjadi 2 kolah, tengok keadaan. Adakah kesan najis itu hilang atau tidak? Ataupun kesan najis itu berjaya dialihkan atau tidak? Kalau hilang kesan najisnya, air berkapasiti 2 kolah tu menjadi kuat dan air menjadi suci dan menyucikan. Tetapi kalau sebaliknya, kalau dialirkan air itu kurang 2 kolah, of course berubah tak berubah, dia tidak menjadi suci dan menyucikan. Wallahualam. Ya, sama juga air kumbahan bernajis, so dia alihkan najis tu. Ya, boleh atau tidak? Boleh. Dalam kitab Sabilul Muhtanin dia kata air 2 kolah yang bernajis berjaya dihilangkan najisnya, maka air itu bertukar menjadi suci dan menyucikan. Kerana apa? Sebab pertama, ilahnya kita hukum pada zahir, najis itu berjaya dihilangkan. Kedua sebabnya disebabkan kekuatan air itu mencapai 2 kolah, menepati syarat, dia tidak menanggung najis, maka air itu menjadi suci dan menyucikan. Wallahualam. Okey, baik Doktor. Soalan yang kedua daripada Abdullah Awang.
berhubung menyentuh najis kering dengan kering, jika babi kering dan tangan kering, adakah dihukum suci? Sama juga. Ya, babi anjing ke wama tawallada minhuma dikira juga sebagai suci. Ya, al-jafu ma'al jafi tahirun bila khilaf disebut dalam kaedah. Apa saja yang benarnya mughallazah ke mutawassitah ke, ya, kering dengan kering tidak dikira sebagai bernajis, hukumnya suci dan tidak memberi kesan apa-apa. Melainkan salah satu ataupun kedua-duanya basah, maka memberi kesan dia menjadi bernajis, sama ada hukmi ataupun aini, wajib disucikan. Kalau mughallazah dengan proses sertu, manakala mutawassitah wajib menggunakan air mutlak sehingga hilang kesan-kesannya. Wallahu alam. Ya, kulit cengkerang tu tidak dikira Kulit cengkerang tu dikiaskan seperti kita tak masuk bab tu lagi. Ya, sama juga seperti disebutkan yang tak suci bulu-bulu binatang. Begitu juga tak suci tulang ataupun gigi tidak suci. Yang menjadi suci melalui proses sertu hanya kulit sahaja, menurut mazhab Syafi'i. Ya, contoh kalau kita nak sertu kulit rimau, ya, sertu yang suci kulit saja, manakala bulu-bulu rimau tu tak menjadi suci. Ini menurut pendapat yang muktamad. Ya, pendapat kedua ada mengatakan, ya, pendapat kedua muqabilul asah, dalam kitab Kifayatul Akhyar, tak silap saya disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar, yes. Ya, Al-Imam Al-Hasdi menyebut pendapat muqabilul asah, pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, menyebut bahawa bulu-bulu binatang tu juga turut menjadi suci. Wallahu a'lam. Tapi kalau cengkerang tu tak suci lah. Tetapi kalau kulit kura-kura tu, kalau kita dibal ataupun sama, dikira sebagai suci. Wallahu a'lam. Okey, baik doktor. Seterusnya soalan daripada Ustaz Zul Al-Baghdadi. Soalannya berkaitan dengan pakaian yang baru dibeli, adakah wajib atau sunat dibasuh dahulu? Mungkin disebabkan bahan alkohol kimia pada pewarna benang yang dipakai itu, kerana disebut mesti dibasuh dalam kitab Idaman Penuntut yang merujuk kepada Iqna' dan Bujairimi. Okey. Dalam kitab tu disebut tentang galakan, ya. Sebab apa? Ikut kaedah dalam mazhab Syafi'i, yang wajib basuh kalau terbukti ianya bernajis. Ya, hukum tertakluk wajib itu kalau terbukti ianya bernajis. Sama ada bukti itu kita nampak dengan mata kita sendiri, ataupun melalui ahli khibrah, ataupun pengkhabaran daripada tuan punya barang. Katakanlah kita beli baju, tuan barang kata, okey, baju ni kami ada letak alkohol arak, ya. Kalau dia cakap macam tu, wajib basuh. Ataupun kita tanya ahli khibrah, orang yang berpengalaman, fasalu ahla dzikri, kita tunjuk baju kat dia, dia cium, dia kata, oh, baju ni ada alkohol arak, ya. Tak semua alkohol itu bernajis, ya. Kalau alkohol dalam minyak wangi tidak dikira, ya, dan sebagainya. Kalau alkohol tu najis seperti arak, maka wajib dibasuh. Ataupun kita sendiri nampak ketika orang tu jahit baju, dia letak alkohol ke, dia campur dengan benda bernajis, itu wajib basuh. Namun disebutkan dalam kitab Idaman Penuntut, disebutkan kalau kita rasa was-was ataupun kita nak mengambil langkah berjaga-jaga, ya, ataupun kita rasa secara urufnya kemungkinan pakaian itu disaruti dengan bahan bernajis, ya, tetapi tak jadi hukum wajib selagi mana tidak terbukti dengan bukti yang nyata. Tetapi di sini hukumnya sunat kalau kita nak mengambil langkah berjaga-jaga, ataupun zon kita ada ataupun sangkaan kita ada bahawa pakaian itu diselaputi najis. Sila doktor, ada terputus tadi di sana. Ya, jadi samanya macam tadi tu, hukumnya sunat kalau tidak ada bukti. Tetapi kalau ada zon, ada sangkaan kita. Kalau ada sangkaan kita yang kuat, mungkin bernajis ni, hukumnya sunat basuh, tak wajib. Tapi yang wajib kalau ada ternyata bukti. Bukti macam mana? 3 cara tadi itulah. Pengakuan tuan punya baju, ataupun melalui ahli khibrah, ataupun kita sendiri yang nampak, ataupun penyaksian orang yang adil. Yang keempat, orang yang adil nampak, aku nampak tukang jahit tu dia tabur pakaian kau dengan arak, aku kena basuh dulu. Itu
Kalau orang tu adil, bukan penipu, syahadahnya diterima, maka wajib basuh. Tapi kalau tak ada empat penyaksian ini, tapi ghalib zan kita tu ada, maka disunatkan sahaja. Wallahu a'lam. Tapi masih tak wajib. Masih tak wajib. Masih tak wajib. Bawa solat pun masih kisah lagi. Ya, tapi nak lebih yakin basuhlah doktor Lebih selamat basuh lah kan. Macam contoh telur kan. Telur paling famous lah. Telur tu tak ada nampak kesan najis kan. Tak wajib basuh. Tapi lebih selamat basuh lah. Ya tak? Betul. Ya. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi doktor daripada Marsita Nurul Ain. Soalannya, jika kita membeli dan memakan binatang buruan seperti rusa yang diburu oleh orang bukan Islam, bagaimana? Dia ada dikira sebagai bab buruan as-said. Bab as-said dalam kitab dia kata diharuskan kalau kita nak makan hasil buruan daripada mukallaf, daripada anjing yang, maksudnya kita lepaskan anjing, baca bismillah, anjing tu tangkap, digigit, binatang tu mati. So gigitan anjing tu yang membunuh binatang tu boleh kita makan, tak boleh, halal. Ya, cuma tempat bahagian yang kena makan tu, kena gigit tu wajib sama lah menurut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, sama juga kita kita panahkan panah tu kena dekat binatang rusa, baca bismillah, kena mati rusa tu, halal tak? Halal, walaupun kita tak sembelih, dikira halal juga. Tapi ini syarat mesti orang Islam. Mesti orang Islam. Maksudnya yang lepaskan panah, ya, melepaskan peluru tu mesti orang Islam. Kalau kita dalam kitab Fathul Mu'in, kalau senapang tak boleh ya. Kalau senapang dia kena panah benda yang tajam. Sebab apa? Peluru tu dia bukan macam apa ni, tetapi kita boleh bertaklid pada mazhab Maliki. Mazhab Maliki pakai senapang boleh. Maksudnya kita baca bismillah, tembak, Allahu Akbar, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pam, tembak. Kalau mazhab Maliki sah, kita boleh bertaklid dah, tak ada masalah. Ataupun panah. Panah bismillahirrahmanirrahim, kita panah, pam, kena dekat rusa tu mati, dia mati. Tak sebab sembelih. Halal tak? Halal. Ini jelas dalam Al-Quran, ijma' di kalangan para ulama. Tapi dengan syarat mesti orang Islam. Orang kafir, dia kata by the name of the Pope tak boleh, hukumnya haram. Sama juga sembelih. Sembelih itu kecuali ahli kitab. Ahli kitab panjang cerita lah tuan-tuan ya. Wallahu a'lam. Baik doktor, ada lebih kurang 2 soalan lagi. Soalan yang berkaitan dengan daripada Hijaz Bayati. Dia bertanya mengenai najis yang sedikit yang dimaafkan, boleh doktor tolong jelaskan tak? Okey, kalau sedikit yang dijelaskan, panjang ceritanya tuan-tuan, iaitu sedikit yang dimaafkan iaitu seperti setitik 2 darah ataupun setitik 2 air kencing. Ini dimaafkanlah. Ya. Ataupun benda yang terlalu sukar untuk dielakkan. Contoh macam perempuan kan, dia pakai jubah labuh, dia nak melalui jalan yang bernajis. Dia disebutkan dalam kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi. Dia tak boleh elak, terpaksa lalu juga. So kain tu terkena pada najis. Itu dimaafkan. Ya. Ataupun benda yang sangat sukar untuk dielakkan, itu ikut kaedah namanya umul balwa. Nama umul balwa ini disebut sebagai minal ma'fuat. Ya. Wallahu a'lam. Banyak sebenarnya. Ada Ibnul Imad. Kitab Ibnul Imad dia karang satu kitab cerita tentang Al-Ma'fuat. Bagus kalau beli, tapi bahasa Arab lah. InsyaAllah guru-guru takmir boleh baca kot. Itu bagus, bukunya sangat bagus dan menjelaskan satu persatu apakah yang dimaksudkan tentang najis-najis yang dimaafkan. Kalau kena sah, tidak dikira batal, tidak dikira sebagai bernajis. Wallahu a'lam. Okey, baik doktor. Dari Abdullah Awang, dia disebut di sini kesan najis dikesan pada warna, bau dan rasa. Berhubung rasa, adakah rasa itu dengan lidah atau dengan sentuh? Okey, rasa tu dengan lidah. Ya. Maksudnya objek yang boleh dirasa. Macam contoh, kita nak tahu air itu berubah rasanya atau tidak dengan lidah kita tuan-tuan. Contoh kalau kita kumur-kumur, rasa air itu lain macam. Itu berubah pada rasa. Sentuhan tidak mewakili diri rasa. Ya. Ataupun ada juga objek yang tak boleh dirasa. Contoh, kalau jalan raya. Katakanlah kita nak solat di atas jalan raya. Nak kena rasa ke jalan tu, kita keluarkan lidah, kita jilat jalan tu. Tak boleh, tak masuk akal. Jadi kalau macam jalan raya, cukup kita menilai pada perubahan bentuk ataupun bau.
Contoh jalan raya tu bernajis atau tidak, ataupun rumput itu bernajis atau tidak, kita nak solat di atasnya, sejadah tak ada, kita tengok rumput tu ada tak warna najis. Tak ada. Kedua, kita dekatkan hidung kita. Ada bau najis tak? Kalau tak ada bau najis, atas rumput itu suci dan boleh kita solat di atasnya. Kalau kita nak rasa, nak jelir lidah kita jilat rumput tu, tak, mustahil. Tak mungkin, tak ada siapa nak buat. Maksudnya, menggunakan diri rasa lidah kita, iaitu benda ataupun barang yang boleh kita rasa, macam makanan, macam air ataupun cairan. Cairan yang tidak membahayakan lah. Tapi jangan kita rasa sabun pula. Oh, sabun ni benar atau tidak, kita pun telan sabun tu. Dia memudaratkan, sakit perut pula. Ya, wallahu a'lam. Ya. Boleh lagi soalan ni Doktor? InsyaAllah boleh. Boleh ya. Boleh kita cuba raikan soalan-soalan daripada guru-guru takmir kita. InsyaAllah. Yang ditanya oleh Puan ataupun Wan Morsita. Ditanya, apakah hukum solat dengan memakai baju drop sutra dari ulat? Saya ingat ni soalan bagi perempuan pun. Kalau bagi lelaki mungkin tak boleh lah Doktor. Kalau perempuan tak ada masalah lah. Kalau perempuan tak ada masalah. Tapi kalau sutra tiruan tak ada masalah. Sutra tiruan dia bukan sutra asli. Ya. Macam orang katanya, Ustaz boleh tak kalau lelaki pakai jam emas tiruan? Dia bukan emas, campuran pun tak ada. Boleh. Tapi saya kata elak fitnah. Kan kalau lelaki pakai jam emas, memang itu pun jam tiruan, tapi boleh jadi dosa kalau timbulkan fitnah. Apa ni Ustaz Syed pakai jam emas ni? Padahal bukan emas. Tapi boleh timbulkan fitnah, boleh menyebabkan orang mengumpat kita, maka wajib kita elakkan. Ya. Sutra kalau kita lelaki pakai sutra tiruan tidak menjadi masalah kalau tidak ada fitnah. Maksudnya orang pun tak tahu itu sutra ke apa, ke tak timbul fitnah, pakailah. Sebab dia bukan sutra asli. Yang dimaksudkan dengan hadis yang diharamkan adalah hadzani haramun li dzukuri ummati. Nabi kata emas dan perak haram untuk umatku dalam kalangan lelaki. Itu jelas. Ya, itu yang maksudnya sutra asli dan emas asli. Tapi kalau yang bercampur ni maksudnya sehingga menghilangkan keaslian dan tidak dinamakan lagi sebagai sutra asli, maka boleh dipakai. Contohnya lah, kalau kita kata sebagai ulama berijtihad, dia kata kalau campuran sutra tu melebihi daripada sutra sehingga tidak dinamakan lagi kain sutra, maka halal dipakai. Tetapi masih lagi dinamakan kain sutra oleh pakar-pakar kain, ya, mungkin kapasiti lebih banyak dan sebagainya, hukumnya tetap haram dan tidak boleh digunakan. Wallahu a'lam. Okey, baik Doktor. Soalan seterusnya dari Tuan Amir Hamzah Razali. Dia bertanya, adakah berbeza jika basuhan baju jika najis yang masuk sebelum dan selepas air dimasukkan ke dalam basuhan? Ada perbezaan? Perbezaan, contoh kalau kita letak air itu bertakung, kita masukkan najis, berbeza, ataupun kita tadah air daripada bawah, berbeza. Ya, kalau kita tadah tidak menjadi masalah, tapi kalau air bertakung kita masukkan dalam tu, air itu menjadi mutanajis. So bila air mutanajis dan air itu akan berubah tidak menyucikan. Dia ada perbincangan panjang. Kalau air bawah 2 kolah masuknya najis dalam bekas ataupun takungan, tengok pada keadaan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau bertambah timbangan ataupun beratnya, ya, ataupun berubah sifatnya, maka dikira air mutanajis. Tapi kalau dia masukkan najis dalam air bertakung itu tidak merubah sifat dan tidak menambah berat timbangan air itu, maka air itu menjadi air mustakmal. Tidak bernajis. Ini hukum detail. So ada perbezaan yang mengalir dan kita masuk ke dalam air yang bertakung. Dua-dua berbeza. Ya. Yang selamat, yang bersih dan menyucikan melalui air yang mengalir. Itu selamat pasal ada pengaliran airnya. Tapi kalau bertakung, tengok keadaan, ada pendetailannya. Nak lebih tengok detail, kita lihat pada kita lihat kepada pendetailan dari segi sudut artikel saya berkenaan dengan hukum membersihkan pakaian melalui mesin basuh. Boleh cari nantilah, ziarah page saya, Dr. Syed Syahrizan bin Agil. Boleh cari bahagian search tu, mesin basuh. Nanti jumpa artikel tu, baca dan hadamkan. Kalau nak cerita sini panjang lebar. Wallahualam. Sebab ramai yang tanya ni berkaitan dengan mesin basuh, jadi doktor pun dah menjawab soalan yang berkaitan dengan mesin basuh yang terbaik untuk bilas najis daripada Hijaz Bayati. Jadi doktor minta rujuk ke laman yang disebut oleh doktor lah. Ya. Okey, saya teruskan kepada soalan yang ada sedikit lagi soalan doktor. Untuk kita raikan soalan daripada guru-guru takmir kita, daripada Tuan Derani Abdullah. Dia minta perjelas sedikit
tentang kering sama kering, apakah tangan kita ini jika berpeluh itu dikira kering atau tidak? Baik, dia basah tak kira apa basah sekalipun, berpeluh pun dikira basah. So tangan berpeluh pegang anjing yang kering, maka tangan kita tu dihinggapi najis berghalarah, wajib disertu. Ya, tak kira peluh apa sekalipun. Peluh ludah ke, peluh basah peluh ke, ataupun basah ludah ke, ataupun pegang air ke, lembab ke, asalkan ada lembapan maka itu dikira basah. Terkena bahan bernajis maka tangan kita bernajis. Wallahu a'lam. Okey, baik doktor. Soalan daripada seterusnya Ustaz Zul Al-Baghdadi. Dia bertanya berkaitan dengan sutera ni doktor. Ada dua soalan. Saya ingat ini soalan yang terakhir lah, dua soalan. Tadi pun ada sedikit menyentuh tentang sutera bagi perempuan. Soalannya berkaitan dengan sejadah yang mahal harganya dibuat daripada benang sutera. Yang label tertulis di belakangnya itu silk. Adakah sejadah ini tidak boleh digunakan? Dan sejauh mana batik Malaysia yang 100% sutera itu haram bagi lelaki? Ya, memang dia selagi mana masih ada asli. Kalau kita kata 90% sutera asli dan 10% itu adalah elemen lain, tetap dikira masih sebagai sutera asli. Ini kita rujuk pada pakar kain lah, pakar fabrik untuk menentukan asli tak asli. Maksudnya asli tak asli itu dia melihat pada huruf juga. Sama juga dalam bab keaslian emas tu, kata Imam Nawawi, az-zahabul marsyus, emas yang dicampurkan, macam mana nak kira sebagai asli atau tidak, dia melihat pada ahli khibrah dan sebagainya. Ya, maka berkaitan dengan sutera asli itu kita kena elakkanlah benda macam tu, walaupun dia tak pakai tapi melibatkan kegunaan. Ya, kegunaan kita elakkan supaya apa, walaupun tak kena pada pakaian kita, maka tentang menggunakan sejadah sutera ni saya tawakuf dulu, saya nak kena check dulu betul-betul. Adakah sejadah ini hukumnya sama seperti pakai? Jadi saya tak pasti, lebih selamat saya kata saya tak tahu. Ya, daripada saya keluar hukum yang tak pasti, tiba-tiba saya buat pandai, takut salah dan menyesatkan orang ramai. Jadi minta maaf Ustaz Zul Al-Baghdadi, berkenaan boleh tak kalau kita orang lelaki solat di atas sejadah sutera? Mohon maaf, saya kurang pengetahuan, saya kena rujuk kitab balik. Dan saya janji saya akan jawab nanti insya-Allah setelah saya temu jawapan. Ya, lebih selamat macam itulah kot. Ya, sementara dah dapat jawapan tu. Apa cari saya sejadah yang biasa sudahlah doktor. Ya, sejadah biasa dulu. Kalau boleh elakkan dululah, wallahu alam. Nanti saya janji. Saya janji kalau saya lupa ingat saya nanti. Nanti saya cari dalam kitab. Wallahu alam. Okey doktor. Satu soalan je lah doktor. Okey, silakan. Daripada Putra Ilham, sebelum kita berakhir pertemuan kita, soalannya mohon jelaskan proses ayam yang di mesin untuk memisahkan bulu dalam mesin bercampur dengan najis ayam. Jadi Ustaz boleh, doktor boleh penjelaskan tak isu ini? Yalah, kalau memang dia kalau bercampur tu memang jelas dia bernajis lah, tapi proses lepas memisah tu kita kena basuh lah, kena bersihkan. Ya, dia bercampur, tak ada masalah. Katakanlah bercampur dalam tu darah ayam, bercampur dengan najis ayam, kan? So bila dah terpisah tu kita basuh lah. So bila basuh dengan air mutlak, hilang kesannya, settle lah, selesai masalah. Yang salah tu kalau lepas kita pisahkan bulu daripada daging ayam itu, terus makan, terus masak, itu tak boleh lah. Sebab kita memang nampak jelas dalam dia ada najis, dan bila kita masukkan ayam dalam tu bercampur dan sebagainya, maka perkara itu menyebabkan air itu diseliputi najis. Bukan anjing tu bukanlah ayam tu bernajis, cuma diseliputi dengan najis. Bagaimana nak hilangkan seliputi najis tu? Basuhlah, settle perkara dan selamat, halal untuk dimakan, halalan thayyiba insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas penjelasan. Tajuk kita pada hari ini lebih kurang 1 jam setengah berkaitan dengan najis, dan banyak soalan-soalan daripada guru-guru takmir kita, daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengar pada ketika ini, yang istiqamah bersama dengan kita, lebih kurang 75 orang yang bersama dengan kita doktor. Alhamdulillah sikit sebanyak dapat memantapkan ilmu, memperkasakan kefahaman, tafaqquh fiddin. Mungkin selepas ini anak karya akan bertanya dengan kita soalan-soalan berkaitan dengan najis dan perkara-perkara yang lain yang boleh dijadikan panduan dan rujukan daripada kitab yang kita tadah pada pagi ini. Dan saya DJ Kaf dari Radio Jawi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Syed Shahrizal bersama dengan kita siri yang ketiga
bagi tahun 2021. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan cuba menyusun siri yang keempat untuk meneruskan pengajian kitab yang sama, Doktor. Terima kasih, Doktor. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Kita jumpa lagi di masa akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para pendengar radio. Saya bersiaran secara BDR, bekerja dari rumah. Walaupun BDR rancangan Intisari Radio tetap berlangsung setiap hari Rabu dan Jumaat. Hari Jumaat dengan tazkirah di Konti, dan insyaAllah sekiranya ada komen-komen yang membina dari tuan-tuan dan puan-puan, dari semua guru-guru takmir, amat kami mengharapkan komen yang membina agar sentiasa Radio Jawi menyajikan rancangan dan juga program-program yang bermanfaat kepada semua. Jadi saya dengan ini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua, terutama guru-guru takmir, para pendengar radio yang sama-sama pada hari ini mengikuti siaran Tafaqquh Fid Din bersama dengan Doktor, bermula daripada awal pagi tadi iaitu jam 9 sehingga ke hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Barakallah. Semoga Allah memberkati kita. Allah melindungi kita daripada wabak berjangkit COVID-19 ini. Dan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.